Diri saya, nama saya Muhammad Hairi bin Yahya, berusia 44 tahun, dilahirkan di Batu Pahat, Johor. Saya dibesarkan di KL sejak sekian lama dan arwah ibu saya adalah seorang bekas pengajar instrumen piano dan ayah saya adalah bekas pesara kerajaan. Semenjak kecil saya memang dipupuk dengan minat bermain muzik, terutamanya pada masa itu saya bermain organ dan kemudian seterusnya saya bermain keyboard dan seterusnya apabila meningkat remaja saya meminati gitar. Antara instrumen yang saya sebut tadi, saya lebih meminati gitar. Saya mendapati saya lebih mampu mengekspresikan jiwa saya melalui gitar sebab saya suka petik. Jadi apa yang kita berteluah itu yang kita petik. Saya lebih rasalah feel tu lebih terampil dengan bermain gitar berbanding dengan instrumen yang lain. Bukanlah nak kata piano tu tak bagus atau keyboard tak bagus, bukan. Tapi cuma saya lebih suka pada gitar sebab kita boleh mengekspresikan dengan cara performance, gesture, body dan sebagainya. Jadi audience seronok. Saya suka macam tu. Pertama kali saya memegang gitar akustik pada umur 14 tahun. Masa tu saya tinggal di Ceras Perdana Kanjang. Saya ada pinjam gitar seorang kawan, tapi pinjam tak bawa balik rumah. Saya main dekat luar. Saya pindah ke flat Sri Sabah Ceras. Ramai sahabat-sahabat yang saya kenal di sana pandai bermain gitar. Jadi di situlah bermula saya serius bermain gitar akustik sebelum bermain gitar elektrik. Pada masa tu memang ada satu studio di Taman Tenaga Ceras iaitu Marina Studio yang dulunya kita panggil dia sebagai Beji Studio. Saya milik arwah Abang Mi. Jadi masa itulah memang banyaklah saya mendapat pendedahan di sana, kenal dengan macam-macam gitaris, macam-macam pemain gitar, dan di situlah saya belajar dengan Abang Mi selok-belok tentang gitar, fret rose, pickup, cara permainan dan sebagainya. Pada masa itu beliau pun dah memulakan perniagaan sampingan iaitu membaiki instrumen dan saya belajar daripada situ tapi tidak secara serius. Arwah Abang Mi dia banyak mengajar saya teori tentang struktur gitar, pickups, macam mana kita nak setting gitar dan sebagainya. So dari situlah bermula pendedahan saya. Kat situlah pertama kali saya mendengar perkataan fret rose, saya mendengar perkataan DiMarzio, istilah-istilah yang special, yang khusus untuk gitar. Jadi daripada beliau lah saya kenal. Sebab masa tu kita tak ada internet, media sosial yang expose benda-benda macam ni. Agak susah juga lah sebab kita tak ada banyak sumber yang boleh mengenengahkan sebarang ilmu gitar daripada luar. Banyaklah rintangan yang saya hadapi. Antara salah satunya yang saya tak boleh lupa lah, saya tengok orang main gitar, saya duduk tengok macam ni. Saya tengok duduk macam ni kan. Lepas tu balik rumah ingat. Sampailah saya membeli gitar elektrik yang pertama saya, iaitu gitar Hofma yang saya beli dengan harga RM400. Hasil daripada gaji pertama saya setelah bekerja di Pejabat Pos Besar KL di MPC, Mail Processing Center. Actually, saya bukan buka kedai gitar dulu tau. Saya buka kedai mainan dulu. Kedai gitar ni dia secara spontan, dia tak sengaja kan. Jadi 2015 tu, sepanjang 8 bulan, 9 bulan macam tu, sale tak berapa memberangsangkan. Saya terpaksa keluar untuk basking dan sebagainya. Jadi saya bercadang untuk menambah baik, kita buat dekor sikit kat kedai tu kan. Dan akhirnya di sinilah titik permulaan tu berlaku, yang mana masa saya nak beli barang-barang untuk decoration kedai, konon-konon untuk menambah baik lah supaya orang datang ke kedai dan sebagainya, saya singgah ke satu kedai muzik. Berbekalkan duit yang ada tu, saya beli sebuah gitar elektrik yang saya buat display dekat kedai tu. Masa itulah ramai orang masuk kedai tau. Dia ingatkan ni kedai gitar kan. Bang, ni ada tak bang jual tali gitar? Ada yang bawa gitar tu, bang ada tak jual telinga ni, kata. Dan saya explain lah, saya cakap, bang, ini bukan kedai gitar, ini kedai mainan. Ni mainan banyak ni, saya cakap kan. Oh, saya ingatkan kedai gitar. Tengok dekat luar, daripada luar nampak gitar, ingatkan kedai gitar, saya masuk lah. Sejak adanya gitar tu dekat situ, ramai orang masuk kedai saya. Itu pemula dia. Bila saya nampak ada macam rezeki lain nak masuk, so saya start serius lah. Saya praktis balik main gitar, saya beli gitar akustik. Tapi saya bermula dengan mengajar gitar dulu secara asas kepada kanak-kanak. Bila dah lama-lama orang masuk kedai tu, dia banyak bertanya lah nak repair gitar dan sebagainya. Dari situlah saya sedar bahawa rezeki saya mungkin
dekat repair gitar ni lah. Jadi apa yang saya buat masa tu, saya pergi ke China. Masa tu kita tak ada Shopee, kita tak ada Lazada, kita ada Alibaba. Tapi Alibaba tu dia selected kan. Dia masa tu kita kena beli minimum. Macam contoh kalau gitar kita kena beli dalam 50 biji, 50 buah gitar kan. So masa tu kita modal mana nak ada sangat kan. Jadi saya pergi ke China, ke Guangzhou bersama isteri saya dan anak kembar, borong barang dan kita bawa balik ke sini. Tali gitar, tuner, kita beli aksesori untuk repair gitar dan sebagainya. Bila barang tu dah complete, saya cari supplier gitar akustik yang kecil-kecilan dan saya jual gitar. So daripada situlah bermulanya PAC Majestic Guitar Works. Tapi masa tu kita panggil PAC Guitar lagi. Ditambah Majestic tu hanya apabila saya pindah ke sini, Eco Majestic. So saya tambahlah PAC Majestic Guitar Works. Saban hari berlalu saya update dekat status dekat Facebook, update segala ilmu. Banyaklah kalau tengok dekat saya punya YouTube, saya punya Facebook, banyak saya share tentang tips ataupun sedikit ilmu tentang bagaimana kita nak setting gitar dan sebagainya. Sebab saya dapati kebanyakan gitar-gitar yang kita beli memang perlu di set up semula. Masa mula saya pun tak tahu benda tu sebab kita main peradak je, kita main je kan. Bila kita dah jadi seorang repairman, kita dah jadi seorang guitar tech dan berbekalkan sumber-sumber dari beberapa channel luthier yang masyhur di US, di UK, di Spain, di Russia. Saya ambil beberapa channel sebagai rujukan saya untuk mendapatkan ilmu dan tata cara yang betul bagaimana untuk set up gitar yang baik. Saya perlahan-lahan ambil segala ilmu tu tapi saya tak follow bulat-bulat. Saya ambil ilmu tu dan saya blend dengan cara kemelayuan. Sebab cara Mak Saleh ni dia lain sikit kan, dia punya setting dia lain. Jadi cara saya ni, saya melayukan ilmu tu. Bila saya melayukan ilmu tu, jadi orang ramai sedar. Saya dapati ramai orang-orang kita ni dia agak kurang fasih, kurang faham bahasa Inggeris. Jadi baru orang faham dan akhirnya ilmu tu, kesedaran tu jadi meningkat dan sebagainya. Apa yang saya beri pada customer tu adalah ilmu yang saya kongsikan daripada YouTube dan sebahagian daripada eksperimen saya sendiri. Dulu kerjaya saya adalah menyelesaikan masalah bangunan. Untuk menyelesaikan masalah bangunan ni kita kena tahu tentang architrave, kita kena tahu tentang structure, tentang concrete, tentang opening, tentang acoustic panel dan sebagainya, tentang macam mana kita nak buat finishing kayu. Jadi ilmu dekat situ sedikit sebanyak membantu saya dalam guitar engineering. Itulah kerja saya. Jadi saya faham tentang selok-belok dimension gitar dan sebagainya. Jadi apabila kita buat setup gitar dan sebagainya, kalau kita tak tahu mana titik dimension tu, mana kita nak mula dan di mana kita nak berakhir, itu yang problem. Saya amalkan disiplin sebagaimana saya kerja engineering dulu, transfer ke bahagian gitar dan benda tu menjadi. Cuma gitar ni kita kena detail. Dia ada special dia. Jadi tentang detail tu kita kena ada standard yang tersendiri kan. So kita kena tahu dulu basic asas kenapa kita nak buat dan bagaimana kita nak buat dan bagaimana kita nak selesaikan. Maka lengkaplah satu pusingan ilmu yang kita pelajari. Tools untuk machinery, untuk spray, tools untuk refract, tools untuk cat dan sebagainya, dia agak costly, dia agak keras lah dia punya harga dia. Masa tu saya belum mampu lagi, jadi saya merangkak lah pelan-pelan. Saya merangkak kan. Masa tu saya pakai M ni bang. Inilah M yang saya pakai masa mula-mula saya buka gitar tu. Yang ini pun saya beli second hand bang. Ni kalau owner tengok mesti dia gelak ni. Owner ni baiklah dia iklan dekat Facebook, so saya nampak, saya terus belilah kan. So itulah M yang saya pakai untuk test gitar customer, untuk basking dan sebagainya. Dan alhamdulillah berkat yang saya usahakan, Allah tu bagi ruang dan jalan, saya dapatlah beli M yang saya nak. Secara jujur lah saya memang tak ingat, tetapi saya tengok balik dekat invoice. Jadi invoice tu memang saya pakai online dia, ada apps dia kan. Jadi kita dapat tempat lah kan, yang recorded dalam invoice tu daripada 2016 sampai sekarang ni, maknanya dalam 7 tahun, average 700 hingga 800. Iaitu termasuk setup, refract, tukar pickup, macam-macam lah, spray, neck patah, macam-macam lah. Ada yang datang togel, tak ada apa-apa. Apa yang boleh bagi tahu kat sini, sesiapa saja yang datang, saya akan cuba buat yang terbaik. Sebab untuk buat gitar ni dia memerlukan teamwork. Bila dah sampai masa tu, insyaAllah benda tu akan jadilah, saya akan hasilkan gitar saya sendiri. Okay, so impian saya untuk jangka masa panjang ni adalah untuk membina empire saya sendiri, iaitu saya akan menggunakan instrumen gitar untuk kesenangan orang lain.
Maksudnya saya nak mewujudkan satu peluang pekerjaan, satu ilmu yang baru, satu akademi yang baru untuk anak-anak tempatan. Saya yakin anak-anak tempatan juga ramai, tetapi mereka tidak mempunyai pendedahan yang cukup. Jadi saya akan berusaha ke arah itu. Kalau orang lain membuat gitar untuk kemasyhuran, saya nak buat gitar untuk bantu orang untuk mendapatkan peluang pekerjaan. So secara keseluruhannya saya sangat-sangat bersyukurlah apa yang saya ada pada hari ini. Banyaklah saya tempuh rintangan. Matlamat saya sangat-sangat jelas, iaitu untuk agama, bangsa dan negara saya. Dan saya nak buat yang terbaik untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Alright.